Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana bertemu lagi malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita dan menempatkan kita di kalangan orang-orang yang saleh. Dan dengan ilmu yang kita mempelajarinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jalan yang lurus. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang kita perolehi adalah ilmu yang benar, ilmu yang membawa kita ke jalan yang lurus, yang akhirnya membawa kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyambung dalam perbahasan syarah kepada kitab Kashfus Syubuhat, iaitu kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan salah satu antara buku ataupun kitab yang penting buat masa ini ataupun pada masa ini dan juga pada masa hadapan, kerana ianya membicarakan persoalan akidah tauhid dan dia membicarakan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang terseleweng ataupun menyeleweng dari jalan akidah ahli sunnah wal jamaah dan menimbulkan syubuhat, iaitu kesamaran kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab Kashfus Syubuhat, maka dia akan menyingkap syubuhat, kesamaran-kesamaran yang datangnya daripada musuh-musuh Islam, terutamanya orang kafir dan orang musyrik, dan juga orang-orang Islam sendiri yang mungkin tersilap ataupun tersalah dalam memahami aqidatul tauhid, dan mereka menyangka bahawasanya mereka itu benar, dan mereka menyangka bahawasanya perbuatan mereka itu tidaklah syirik kepada Allah, sedangkan ianya jelas membawa kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita semua. Kita telah pun membaca dan telah pun memasuki bahagian kedua kitab yang menjelaskan syubuhat-syubuhat, iaitu keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam ataupun orang-orang Islam sendiri, yang fokus kita telah pun masuk dalam perbahasan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu sekarang ataupun pada waktu di mana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menulis kitab beliau, iaitu kita sampai kepada syubuhat di mana mereka itu menjadikan orang-orang saleh ataupun orang-orang saleh ataupun para anbiya, para nabi, para dan juga yang lain-lain yang mereka anggap suci dan mereka anggap orang yang baik-baik,
dan sebagainya dan mereka pergi ataupun mereka melakukan perkara-perkara syirik seumpama mereka beribadat dalam istilahnya, ataupun mereka itu yatawajjahun, ataupun mereka itu pergi kepada orang-orang saleh dan mereka memohon doa dan sebagainya. Dan kita telah pun masuk dalam syubhat apabila orang-orang musyrik menyatakan bahawasanya mereka memohon kepada orang-orang saleh ataupun para nabi dan para rasul dengan i'tiqad ataupun dengan kepercayaan ataupun dengan syubhat ataupun kesamaran bahawasanya mereka ataupun kita adalah orang yang melakukan dosa kepada Allah, muznibun, orang yang melakukan dosa kepada Allah. Maka orang-orang saleh itu pula adalah mereka itu orang yang hampir dengan Allah, mempunyai jah, kehebatan ataupun kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wa atlubu minallahi bihim, maka mereka kata mereka pergi minta kepada Allah melalui orang-orang saleh yang mereka maksudkan. Fajawibhu bima taqaddama, dan telah pun kita membaca jawapan yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab secara umum adalah jawapan-jawapan yang kita sebut secara mujmal, secara umum, yang merujuk kepada perbahasan-perbahasan yang lalu. Jadi kita telah pun menyebutkan ataupun telah masuk dalam apa yang disebut oleh musannif, fadhkuru lahu anna al-kuffara minhum may yad'u al-asnama, kerana maka sebut kepada mereka, iaitu orang-orang kufar itu, minhum may yad'u al-asnam, di kalangan mereka ada yang menyembah al-asnam, berhala-berhala, wa minhum man yad'u al-awliya, maka sebahagian mereka juga ada yang memohon kepada awliya, para wali-wali Allah, allazina qala fihim, iaitu apabila Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, ulaika allazina yad'una, iaitu mereka ulaika allazina yang yad'una, yang mereka seru itu, yabtaghuna ila rabbihimul wasilati ayyuhum aqrab. Dan ini apabila mereka kata bahawasanya kami ini pergi kepada orang-orang saleh, kami bukan seumpama yang dibuat oleh musyrik pada zaman Nabi. Orang musyrik pada zaman Nabi menyembah berhala, tetapi kami tidak menyembah berhala, tapi kami pergi kepada orang-orang saleh ini adalah bertujuan untuk memohon syafaat. Walakin arada an yafruqu baina fi'lihi wa fi'lihi bima dzakarahu, tetapi mereka ini apabila kata mereka nak minta syafaat ataupun pertolongan dan sebagainya, maka sebenarnya perbuatan mereka ini adalah syubhat, kerana orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah sendiri, mereka tidak menyatakan mereka menyembah berhala itu, tetapi mereka menjadikan berhala-berhala itu adalah sebagai syufa'auna indallah, syufa'auna, supaya kami boleh memohon pertolongan daripada berhala-berhala tersebut. Maka jawapan kepada mereka adalah bahawasanya pada zaman dulu orang-orang musyrik tidak hanya menyembah berhala, mereka juga menyembah selain daripada berhala. Mereka menyembah orang saleh, mereka menyembah awliya, para wali, mereka menyembah sebagainya para rasul, mereka sebagainya menyembah para malaikat. Yang mereka ni mencari-cari sembahan-sembahan ini yang mana yang paling boleh menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah cerita dalam surah Al-Isra yang kita bacakan tadi, ulaika allazina yad'una, iaitu orang-orang yang diseru itu Isa, Maryam dan sebagainya itu, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqra, orang-orang yang mereka jadikan sembahan itu sendiri mencari-cari jalan untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalaulah mereka sendiri mencari jalan untuk menyampaikan diri mereka kepada Allah, maka mengapa mereka pergi memohon kepada orang saleh yang mereka dakwa tersebut? Allah Ta'ala juga telah pun berfirman, apabila mereka menyeru kepada Isa, dan tidak saja kepada Isa, mereka juga menyeru kepada ibu Isa, itu Maryam. Kata Allah, mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul.
Mal Masihu, tidaklah Al-Masih ibn Maryam itu melainkan rasul yang telah pun mendahului sebelumnya itu rasul-rasul sebelumnya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya siddiqah, orang yang benar, orang yang salihah. Kana yakulani ta'am, dan mereka berdua, iaitu Isa dan ibunya Maryam, kedua-dua mereka memakan makanan. Apabila kita sebut memakan makanan, ini bermaksud apa? Dua perkara. Satu, orang yang ataupun makhluk yang memerlukan makanan. Kana yakulani ta'am, mereka berdua makan, menunjukkan bahawa mereka tidak Tuhan, menunjukkan mereka itu makhluk yang memerlukan kepada makanan. Dan juga berikutnya para ulama sebut, apabila orang yang makan ni pasti akan membuang hasil daripada makanan mereka itu yang bernama najis, kan? Maka ini tidak layak bagi kalau sekiranya nak dinamakan mereka itu adalah Tuhan. Maka kana yakulani ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat summa anzur anna yufakun qul ata'buduna min dunillah ma lam yamliku lakum darran wala naf'an wallahu huwas samiul alim. Ini kita dah baca surah ini dalam kelas yang lalu, dalam surah Al-Maidah ayat 75 dan 76. Berikutnya, wadhkur lahu, jawapan kepada mereka ni yang berhujahkan bahawasanya mereka kata orang musyrik pada zaman Nabi itu hanya menyembah berhala. Kami tidak menyembah berhala, tetapi kami ini pergi kepada orang saleh dengan tujuan untuk nilai tadi, untuk mohon hajat dan sebagainya. Kata Allah, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun. Surah Saba ayat 40 dan 41. Wa yauma yahsyuruhum jami'an, dan ingatlah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka kesemuanya sekali. Jami'an, yahsyuruhum jami'an, menghimpunkan semua sekali. Thumma yaqula lil malaikati, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka ini dahulu yang menyembah kamu? Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah menceritakan bahawa pada hari kiamat, ketika mana Allah menghimpunkan semuanya sekali, maka Allah dengan kekuasaannya dan Allah Maha mengetahui dengan ilmunya, Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, adakah mereka ini semua yang menyembah kamu ini kamu yang suruh? Maka Allah bertanya kepada para malaikat. Walaupun Allah Maha mengetahui, tetapi ini menunjukkan kekuasaan Allah di mahkamah Rabbul Jalil waktu hari kiamat besok. Maka qalu kanu ya'budu qalu subhanaka anta waliyuna, maka berkatalah para malaikat, subhanaka, maha suci engkau wahai Tuhan, anta waliyuna, engkau adalah pelindung kami, min dunihim, bukan mereka, bal kanu ya'budun al-jin, bahkan mereka itu menyembah jin, aktsaruhum bihim mu'minun. Dalam ayat ini, surah Sabah ini, maka Allah menceritakan bahawasanya ketika mana pada hari kiamat, Allah menceritakan bahawasanya adanya di kalangan manusia yang menjadikan malaikat sembahan. Bukan saja orang jahiliyah bukan saja menyembah patung, tetapi mereka juga menjadikan para malaikat Tuhan. Bahkan Arab Quraisy pada ketika itu menjadikan malaikat itu anak perempuan Tuhan. Wa qauluhu ta'ala, Allah lagi berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, apabila Allah berkata, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas, adakah engkau yang memberitahu kepada pengikutmu, ittakhiduni, jadikanlah aku dan ibuku, wa ummi ilahain min dunillah. Maka Allah dengan kekuasaannya bertanya kepada Isa AS. Maka apabila Allah bertanya, adakah engkau wahai Isa ibn Maryam mengatakan kepada pengikut engkau, wahai pengikutku,
Sembahlah olehmu semua akan aku dan ibuku. Sembahlah olehmu aku dan ibu aku. Ilahin min dunillah, dua Tuhan selain daripada Allah. Qala subhanak, maka jawab Isa alaihissalam, subhanak, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak sepatutnya dan aku tidak berhak untuk berkata demikian. In kuntu qultuhu, dan kalau sekiranya aku berkata demikian, alimtahu, engkau telah pun mengetahuinya. Alimtahu ta'lamu ma fi nafsi, dan kau tahu apa yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengerti apa yang berada di dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui benda-benda gaib. Maka ini juga menunjukkan kekuasaan Allah. Apabila pada hari kiamat yang disembah selain Allah ini, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka. Isa ditanya, malaikat ditanya, maka adakah engkau wahai Isa berkata kepada pengikutmu ataupun pengikut engkau untuk menyembah engkau dan ibu engkau? Maka jawab para malaikat, jawab Nabi Isa AS, tak sepatutnya dan tak berhak untuk aku berkata demikian. Sesungguhnya Allah lah waliyuna, Allah lah pelindung kami, dan sesungguhnya engkau maha mengetahui wahai Tuhan. Ini disebutlah surah Al-Ma'idah ayat 116. Faqul lahu, maka katakan kepadanya, kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, a'arafta anna Allah kaffara man qasada al-asnam wa kaffara aidan man qasada as-salihin wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ay qul zalika mubayyinan lahu, maksudnya faqul lahu, maka bagi tahu ataupun kata kepada orang-orang yang berhujah demikian, orang yang musyrik, a'arafta anna Allah kaffara, adakah engkau mengetahui bahawa Allah mengkafirkan man qasadal asnam, sesiapa yang bermaksud kepada berhala ataupun menyembah berhala, wa kaffara aidan man qasadas salihin, dan telah mengkafirkan orang-orang yang menyembah orang saleh, wa qatalahum Rasulullah SAW, dan adakah engkau mengetahui bahawa Nabi memerangi mereka? Fa in qala al-kuffaru yuriduna minhum wa ana ashhadu anna Allah huwa an-nafi'u ad-dar al-mudabbiru la uridu illa minhu was-salihuna laysa lahum min al-amri shay' walakin aqsuduhum arju min Allah syafa'atuhum. Fa in qala, dan kalau sekiranya mereka berkata, itu orang-orang musyrik ataupun yang mensyirikkan Allah ini, itu orang kufar yang mereka itu menyembah sembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla itu, dan mereka nakkan manfaat ataupun mudarat. Fa in qala al-kuffaru, kalau sekiranya orang-orang kafir itu menyatakan, atau orang musyrik itu mengatakan, yuriduna minhum wa ana ashhadu, iaitu orang-orang kafir tersebut, mereka sembah berhala tersebut dengan tujuan memang nak sembah berhala. Wa ana ashhadu anna Allah, tetapi aku, dijawab tetapi aku ini bersaksikan bahawasanya Allah itu huwa nafi'u, Allah lah yang memberi manfaat, al-dar, Allah lah yang boleh memberikan mudarat, al-mudabbir, Allah lah yang mentadbir, la uridu illa minhu, dan aku tidak bermaksud melainkan aku nak menyembah Tuhan saja, Allah. Was-salihuna laysa lahum minal amri syai', dan aku tahu bahwasanya orang-orang saleh itu tak ada apa-apa, tak boleh nak bagi apa-apa. Walakin aqsuduhum, tetapi aku nakkan supaya orang-orang saleh ni memberi syafa'atahum. Itu syubhat berikutnya. So tadi mereka kata bahawasanya orang-orang kafir ni mereka sembah berhala, kami tak sembah berhala. Tapi kami menyembah Allah dan kami bersaksi bahawa Allah itu mentadbir, bagi rezeki dan sebagainya. Tetapi kami ni bukan sembah orang soleh, tapi kami menjadikan orang soleh ni, kami minta kat dia supaya orang soleh ni boleh memberi syafaat kepada kami. Itu hujah orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya, fal jawabu, maka bagaimana jawabnya? Anna hadha qaulul kuffari sawa'an bisawain. Tetapi jawapan yang perlu kita jawab kepadanya, itulah jawapan orang-orang kafir yang mereka kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sama sebiji, tidak berubah. Wa aqra' alaihi qawlahu ta'ala, maka bacakan kepada mereka firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar, wallazina ittakhadhu min dunihi, dan orang-orang ittakhadhu min dunihi, mengambil selain Allah, awliya'a, wali-wali, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah orang-orang saleh ini illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, tapi kami ini nak menjadikan orang-orang soleh ini dekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa qawluhu ta'ala, maka bacakan lagi firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 18, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka berkata, iaitu orang-orang yang musyrik, mereka berkata haula'i syufa'auna, mereka inilah yang boleh memberi pertolongan kepada kami indallah, di sisi Allah. Itu syubhat berikutnya, iaitu mereka kata bahawasanya mereka bukan minta kat orang soleh, mereka tahu orang soleh tak boleh bagi apa-apa, mereka menyembah Allah. Tapi sebenarnya kita dia pergi kat orang soleh ni, ataupun pergi kubur orang soleh ada sebagainya, maka kita nakkan daripada orang-orang soleh ini syafaat. Maka kita nak orang-orang soleh ni bagi pertolongan kat kita pada hari kiamat besok. Sebab itulah minta kat orang soleh, sebab itulah pergi kubur orang soleh, sebab itulah memohon doa dengan menggunakan nama-nama mereka. Maka dijawab kepada mereka, jawapan ataupun yang hujah mereka itu saling tak tumpah seumpama orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka menyatakan bahawasanya mereka pergi kepada wali-wali selain Allah dan mereka menyembahnya itu bukan kami menyembahnya, tetapi kami nak jadikan supaya orang-orang saleh mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan juga dalam surah Yunus tadi tu, wa yaqulun, dan mereka kata mereka-mereka ini memberi pertolongan syufa'auna indallah, mereka ini memberikan syafaat ataupun pertolongan kepada kami indallah. Maka jawab Syekh, wa'lam anna hazihi syubahi thalath, maka ini syubhat tiga-tiga ni, inilah yang paling besar sekali syubhat di sisi orang-orang musyrik yang tadi. Maka apa dia syubhat yang tiga itu? Pertama, mereka kata mereka tidak menyembah patung, tetapi innama na'budul awliya, tetapi mereka pergi kepada orang-orang wali-wali dan orang soleh atau para nabi dan para rasul. Ini berbeza dengan berhala. Orang kafir semua berhala, tapi kami tidak semua berhala, dia kata. Kami pergi kepada orang-orang soleh, dia kata. Dan berikutnya syubhat yang kedua, mereka kata bahawasanya kami bermaksud dengan pergi kepada orang-orang saleh itu innama qasadna Allah azza wa jalla fil ibadah. Walaupun kami pergi orang soleh ni, tapi kami menyembah Tuhan, kami menyembah Allah, tapi kami pergi kepada orang-orang saleh ni untuk mereka itu bagi syafaat dan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka mereka kata annana ma'abadnahum, maka syubhatnya ialah kami tidak menyembah orang saleh atau para nabi dan para rasul ini, tetapi kami nak menjadikan liyuqarribuna ila Allahi zulfa, tapi kami nak menjadikan kami ni dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya melalui perantaraan orang-orang saleh ini. Dan fanahnu qasadna syafa'atuhum, dan kami nakkan syafaat mereka dengan kami buat demikian, yakni fanahnu la nusyrik billah, maka kami tidak mensyirikkan Allah, kata mereka. Okey, berikutnya, inilah dia syubhat yang paling besar di sisi mereka ni tadi. Fa iza arafta, dan kalau kamu mengetahui syubhat yang ini dan kamu jelas daripada kitab Allah dan kamu telah memahaminya dengan pemahaman yang betul, maka ini adalah yang paling besar sekali syubhatnya. Dan kalau engkau faham dan boleh jawab, maka syubhat-syubhat yang lainnya lebih mudah untuk dijawab. So, berikutnya syubhat yang seterusnya. Fa in qala ana la a'budullah ana la a'budu illallah. Mereka kata pula, fa in qal, kalau mereka kata ana la a'budu illallah, aku tidak menyembah malaikat, aku menyembah Allah.
wa hadzal tija'u ila salihin, dan perbuatan kami pergi kepada orang soleh itu dan minta doa kepada mereka, benda ni bukan ibadat katanya. Maksudnya kami menyembah Allah, ada pun perbuatan kami pergi kepada orang soleh, ada pun perbuatan kami pergi minta doa dekat orang soleh, itu bukan ibadat. Maka ini syubhat berikutnya. Dia kata itu tidak ibadat. Maka faqul lahu, maka jawab kepada mereka, anta tuqirru anna Allah farada 'alayka ikhlasal ibadah lillah wa huwa haqquhu 'alayk. Maka katakan kepada mereka, engkau mengatakan, engkau mengiktiraf bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memfardukan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala memfardukan ikhlas ibadat kepada Allah. Wa huwa haqquhu 'alaik, dan itu adalah haknya yang wajib engkau tunaikan. Fa idza qala na'am, maka kalau dia kata iya, na'am betul, maksudnya Allah mensyaratkan misi ikhlas dalam beribadat kepada Allah. Maka dia jawab ya, faqul lahu, maka katakan kepadanya, bayyin li hadha alladhi farada 'alaika huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdah. Maka jelaskan kepadaku apa maksud ikhlas ibadat kepada Allah. Wa huwa haqquhu 'alaik, dan itu adalah hak Allah yang mesti engkau tunaikan. Fa in kana la ya'rifu al-ibadah wala anwa'aha. Sesungguhnya tengok dia boleh jawab ke tak? Maksudnya dia faham tak apa itu ibadat dan jenis-jenis ibadat. Fabayyinha lahu biqaulika qala Allah Ta'ala, maka jelaskan lagi kepadanya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Maka tanya kepada mereka, jawab dia, bagi dia ayat-ayat Al-Quran. Allah kata ud'u rabbakum, hendaklah kamu mohon doa kepada Allah, sembah Allah tadarruan, tunduk, wa khufyah, dan secara sembunyi. Innahu la yuhibbul mu'tadin, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mu'tadin. Mu'tadin melampaui batas. Ayat ni maksud dia apa? Maksudnya ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, hendaklah kamu mohon kepada Allah Ta'ala secara tadarru' wa khufyah, dan jangan jadi orang melampau. Apa maksud jangan jadi orang melampau? Maksudnya kamu sembah olehmu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tadarru' wa khufyah. Jangan melampau. Maksudnya jangan melampau, jangan meninggikan suara, jangan kuat-kuat. Berikutnya, ud'u rabbakum, hendaklah kamu menyeru kepada Allah tadarruan, tunduk, wa khufyah, bersembunyi. Maka ini semua adalah perbuatan orang yang tidak mu'tadin. Mu'tadin orang yang menyembah selain Allah, dan juga orang yang di dalam doanya kepada Allah tidak tadarru', tidak tunduk, dan tidak khufyah. Berikutnya, fa idza a'lamathu bihadha wa idza 'allamtahu bihadha faqul lahu hal 'alimta hadha ibadatan lillah. Maka kalau sekiranya engkau telah mengajarkan ayat yang tadi itu, maka tanya kepadanya, hal 'alimta hadza ibadatan lillah, adakah engkau tahu ini adalah ibadat kepada Allah? Fala budda an yaqulu na'am, maka dah tentulah jawapannya iya. Wa du'a'u mukhul ibadah, dan doa itu adalah otak kepada ibadat. Walaupun hadis tu dhaif ya, hadis tu dhaif. Ad-du'a mukhul ibadah dhaif. Ada pun yang sahih, ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a, doa itu adalah ibadat. Faqul lahu, maka katakan kepadanya, idza aqrarta annaha ibadah, kalau engkau kalau engkau menyetujui bahawa itu ibadat, maka engkau menyeru kepada Allah malam dan siang secara khaufan wa tama'an, secara takut dan tama'. Thumma da'auta fi tilkal hajah nabiyyan, tapi dalam masa yang sama engkau pergi memohon hajat kepada Nabi ataupun selain daripadanya, adakah engkau telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla? Soalan. Maka soalan kepada dia, kalau sekiranya engkau mengetahui bahawa doa itu adalah ibadat dan mesti diberikan kepada Allah, engkau memohon kepada Allah malam dan siang secara khaufan, secara takut, dan secara tamak, minta kepada Allah, maka dalam masa yang sama, jika engkau memohon kepada selain Allah, tidakkah ianya merupakan syirik kepada Allah? Fala budda an yaqula na'am, maka jawapannya dah tentulah iya, sebab doa kepada Allah.
Apabila dia mohon kepada selain Allah, maka dia tidak lagi namanya ibadat. Maka sudah tentu dia kena jawab ya. Faqul lahu, katakan kepadanya, iza alimta biqaulillahi ta'ala, maka kalau kau dah faham, baca lagi ayat Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Contoh lain pula. Maka fasalli li rabbika, hendaklah kamu salat kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelih kurban. Maksudnya sembelih kepada Allah. Wa ata'ta Allah wa nahartalah, dan kau taat kepada Allah dan engkau sembelihan kepada Allah. Hal haza ibadah, adakah ini ibadat? Dia kata, ya, ibadat. Maka katakan, oleh kerana itu, kalau engkau sembelih kepada makhluk, atau engkau sembelih untuk Nabi, ataupun kepada Nabi, ataupun kerana Nabi, ataupun kerana jin, ataupun selain daripada kedua-duanya, adakah engkau telah melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla? Maka dah tentu jawapannya iya. Wa qul lahu aidan, katakan kepadanya juga, al-musyrikun allazi nazala fihimul Quran, dan orang-orang musyrik yang telah diturunkan kepada mereka Al-Quran, hal kanu ya'budun al-malaikati was-salihin. Orang-orang musyrik pada zaman Nabi yang turun kepada mereka Al-Quran, adakah mereka juga menyembah malaikat? Adakah mereka juga menyembah orang saleh? Dan mereka menyembah Al-Lat wal-Uzza, berhala, wa ghairi zalika, dan selain daripadanya? Fala budda yaqul na'am. Maka jawapannya iya. Maksudnya orang Arab jahiliyah, Quraisy, kafir, musyrik pada ketika itu, turun Al-Quran kepada mereka. Tapi dalam masa yang sama, adakah mereka juga menyembah selain Allah? Ya, sudah tentu. Qul lahu wa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fi ad-du'a waz-zabhi wal-ittija' wa nahwi dhalika wa illa fahum muqirruna annahum 'abiduhu wa tahta qahrihi wa anna Allah huwa alladhi yudabbiru al-amra walakin da'awhum waltaja'u ilayhim liljahi wasyafa'ati wa hadha zahirun jiddan. Maka perbuatan orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam masa yang sama mereka mensyirikkan Allah dengan sembahan-sembahan mereka itu. Adakah mereka hanya berpada dengan ibadat tertentu saja? Tak, mereka sembelih dan mereka iltija'nya maksudnya pergi ataupun ibadat kepada semua yang disebutkan tadi. Maka dalam masa yang sama juga mereka yuqirrun, mereka mengiktiraf bahawasanya annahum abiduhu wa tahta qahrihi. Mereka tahu bahawasanya semua makhluk-makhluk itu sebenarnya hamba Allah. Mereka juga tahu bahawa semua hamba-hamba itu adalah bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dan mereka tahu Allah lah yang mentadbir urusan. Tetapi mereka mohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mohon apa? Liljah, mohon kedudukan, mohon syafaat, pertolongan. Maka ini jelas, sangat-sangat jelas. Apa yang cuba diterangkan kat sini? Bahawasanya orang-orang yang sebahagian mereka pergi kepada orang saleh, pergi menyembah para nabi dan para rasul, pergi kepada para awliya, para wali-wali. Mereka ini kadang-kadang berhujah bahawasanya mereka tak sembah wali-wali ni, mereka tak sembah nabi dan rasul, tapi mereka sembah Allah. Maka mereka kata orang-orang kafir itu dia pergi sembahnya berhala tu, kami tak. Tetapi sebenarnya persamaan di antara orang musyrik dulu dengan orang yang berhujahkan demikian sebenarnya sama saja. Apabila orang-orang kafir ditanya adakah mereka menyembah patung, mereka kata tak, tetapi tujuan disembah patung kerana tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga dengan i'tiqad bahawasanya patung-patung ini boleh memberi pertolongan kepada mereka pada hari kiamat besok. Maka sebenarnya hujah mereka saling tak tumpah. Dalam masa yang sama, mereka mengakui bahawasanya semua makhluk-makhluk yang mereka sembah selain Allah ini tak ada kuasa. Dalam masa yang sama, mereka tahu bahawasanya yang mentadbir itu Allah, yang bagi rezeki Allah. Tapi mereka ini diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Maka apa bezanya? Tak ada beza dengan orang-orang yang menyatakan pergi ke kubur para wali dan para salihin dan sebagainya, atau mengangkat kedudukan orang salih melampaui had. Maka mereka ini saling tidak tumpah keadaan mereka sebagaimana orang kafir pada zaman Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, habis sebab tu. Berikutnya, fa in qala atunkiru syafa'at Rasulillah. Berikutnya mereka tanya pula, adakah korang semua ni mengingkari adanya syafaat Rasulullah? Ke situ pula. Masuk kepada bab syafaat pula. Oleh kerana yang tadi tak boleh nak jawab, dan mereka itu jawapannya saling tak tumpu sebagaimana musyrik pada zaman Rasulullah, maka mereka pergi ke lain pula, kona ke lain kata orang. Maka mereka kata, kami ni pergi kepada orang soleh ataupun para nabi dan para rasul ni untuk syafaat, untuk minta syafaat, itu pertolongan. Adakah korang semua yang kata benda tu syirik, adakah korang semua tidak beriman dan tidak percaya syafaat Rasulullah? Dan adakah engkau semua ahlu tauhid, adakah engkau semua berlepas diri daripada syafaat Rasulullah? Maka katakan kepada mereka, la unkiruha wa la atabarra'u minha. Jawapannya sudah tentu kita tidak mengingkari syafaat Rasulullah. Kita tidak pernah menyatakan ataupun berlepas diri daripada syafaat Rasulullah. Bal huwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan Rasulullah SAW itu asy-syafi'ul musyaffa'. Syafaat dan boleh memberi syafaat. Wa arju syafa'atah, dan aku nakkan syafaat Rasulullah. Walakin, tetapi asy-syafa'atu kulluha lillah. Tetapi apa asasnya? Asasnya asy-syafa'atu kulluha lillah. Syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Allah sebut dalam Quran dalam surah Az-Zumar 44, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, lillahi syafa'atu jami'an. Adalah milik Allah lah syafaat semuanya sekali. Maksudnya semua syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik Nabi, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu illa min ba'di iznillah. Yang kedua, dan syafaat itu tidak akan terrealisasi, tak akan jadi, melainkan dengan izin Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 255, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Man dzalladzi, sesiapa yang mempunyai ataupun yang memberikan yashfa'u 'indahu, yang boleh memberi syafaat di sisinya, illa biiznih, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'u fi ahadin illa min ba'di an ya'zana Allahu fihi. Wala yashfa'u fi ahadin, dan tidak ada syafaat bagi seseorang melainkan setelah Allah mengizinkan syafaat itu padanya. Kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya 28, wala yashfa'una illa liman irtada. Wala yashfa'una, dan tidak yashfa'una memberi syafaat mereka itu illa kecuali liman irtada, bagi orang-orang yang diredai. Wa huwa la yarda illa tauhid, dan Allah pasti tidak akan meredai melainkan orang yang ahlu tauhid, illa tauhid, sebagaimana Allah Taala firman dalam surah Ali Imran, wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka tak akan diterima sedikit pun. Okey. Fa idza kanat asy-syafa'atu kulluha lillah, dan apabila kita mengetahui bahawa syafaat itu adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, wala takunu illa min ba'di iznih, dan tidak akan jadi syafaat itu melainkan dengan izin Allah. Wala yashfa'un nabi sallallahu alaihi wasallam wala ghairahu fi ahadin hatta ya'zana Allahu fi, dan tak ada siapa boleh memberi syafaat termasuk Rasulullah melainkan dengan izin Allah. Wala ya'zanu illa li ahli tauhid, dan tidak akan diberi izin memberi syafaat atau didapatkan syafaat kepadanya melainkan ahlu tauhid, apabila orang yang mentauhidkan Allah. Tabayyana laka anna syafa'ata kullaha lillah, maka jelaslah bahawasanya semua syafaat milik Allah. Fa'atlubuha minhu, maka mintalah dengan Allah, bukan minta dengan Nabi. Minta dengan Allah syafaat sebab Allah yang memilikinya. Fa'aqulu, maka Syekh ajar pula,
Apa caranya? Caranya, Allahumma la tuharrimni syafa'atahu. Mintalah ke Allah, ya Allah, la tuharrimni syafa'atahu. Ya Allah, jangan engkau mengharamkan kepadaku mendapat syafaatnya, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ataupun doa, Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, engkau berikanlah syafaatnya itu untuk aku. Wa amthalu hadha, dan yang seumpama dengannya. Jelas. Maka syafaat milik Allah. Kita tidak mengingkari adanya syafaat, tetapi syafaat itu kita minta dengan Allah, bukan minta dengan Nabi. Maka bila kita minta dengan Allah dan mengikut petunjuk Rasulullah SAW, itu ahli tauhid, maka mereka lah orang yang dimaksudkan liman irtada, orang yang diredai dan orang yang berhak untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa in qala an-nabi alaihi salatu wasalam a'ti syafa'ah wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Berikutnya dia kata pula, fa in qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'ti syafa'at wa ana atlubu mimma a'tahu, fa in qala ay al-musyrik. Kalau orang musyrik pula kata, allazi yad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah a'ta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam syafa'atah fa ana atlubuha minhu. Dia kata, dah Nabi itu diberikan syafaat oleh Allah, maka apa salahnya aku minta dengan Nabi? Sebab Allah dah bagi syafaat kat dia, maka tidak menjadi masalah untuk aku minta terus direct kepada Nabi. Fal jawabu anna Allah a'tahu syafa'ah. Jawapannya ialah Allah Subhanahu wa taala a'tahu syafa'ah. Ya, Allah telah memberinya syafaat. Itu Allah telah memberi kepada Rasulullah syafaat dan dia boleh memberi syafaat. Dalam masa yang sama, Allah sendiri wa nahaka an hadha. Allah melarang daripada pergi minta dekat makhluk. Allah kata fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan sekali-kali mohon bersama dengan Allah itu seorang pun. Maksudnya memang Allah bagi syafaat, tetapi Allah juga dalam masa yang sama, ya Allah bagi syafaat kat Nabi, tapi dalam masa yang sama Allah melarang daripada kita minta kepada makhluk. Surah Al-Jin ayat 18. Fa idza kunta tad'u Allah an yushfi'a nabiyahu fika fa'ata'hu fi qawlihi fala tad'u ma'allahi ahadan. Fa idza kunta tad'u Allah an yushfi'a nabiyahu fika. Dan kalau sekiranya engkau memohon kepada Allah untuk memberi syafaat kepada dia, dan Nabi memberi syafaat kepada engkau, maka engkau sepatutnya taat kepada apa yang Allah sebut, fala tad'u ma'allahi ahadan. Maka jangan minta kepada selain daripada Allah. Wa aidan fa inna asy-syafa'ata u'tiha ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau juga perlu mengetahui bahawa syafaat bukan kat Nabi seorang aja. Syafaat maksudnya pertolongan tidak Nabi saja. Allah juga memberi syafaat kepada makhluk-makhluk yang lain yang boleh bagi syafaat. Fa sahha annal malaikata yashfa'un. Maka telah sahih bahawa para malaikat juga boleh memberi syafaat. Wal awliya yashfa'un. Dan para wali Allah juga boleh memberi syafaat. Wal afratu yashfa'un. Dan juga makhluk-makhluk yang lain juga boleh memberi syafaat. Sebagaimana Nabi sebut, la yamutu li muslim salasatu minal walad. Tidak ada orang yang mati padanya 3 orang anak. Melainkan 3 orang anak itu memberi syafaat kepadanya, boleh membantunya. Maksudnya apa? Maksudnya syafaat itu bukan ada kat Nabi saja. Syafaat ada kepada makhluk-makhluk yang lain. Maksudnya Allah bagi izin kat malaikat bagi syafaat, Allah izin kat para wali bagi syafaat, Allah izin kat al-afrad. Banyak lagi yang boleh memberi syafaat. Ataqulu innallaha a'tahumus syafa'ah fa'atlubuha minhum. Maka kalaulah demikian, maka adakah kamu pergi minta kat semua orang? Maksudnya pergi minta malaikat syafaat, pergi minta dekat wali, pergi minta dekat orang ni, pergi minta dekat budak yang mati kecil dan sebagainya. Tak juga. Maka mereka tak buat demikian. Mereka hanya minta kat Nabi saja. Mereka hanya minta dekat wali-wali tertentu saja. Kenapa tak minta kat orang lain juga? Maka sudah tentu ini bertentangan dengan perbuatan mereka sendiri.
فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله شفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. Jadi ini syubhat yang ditimbulkanlah oleh orang-orang yang pergi kepada orang soleh ataupun berdoa ataupun beribadat kepada orang-orang selain daripada Allah Azza wa Jalla dengan hujah-hujah demikian. Maka semua ini adalah syubhat. Semua ini adalah kesamaran dan juga kekeliruan yang ditimbulkan kepada ahlu tauhid. So kalau sekiranya kita memahami perkara ini, maka jelas kepada kita yang patut dan sewajarnya untuk hanya kita menyembah dan memohon hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, fa in qala ana la usyriku billahi syai'an hasha wa kalla walakin al-iltija'u ila salihin laysa bi syirkin. Berikutnya pula mereka kata, ana la usyriku billah, aku tidak mensyirikkan Allah, sekali-kali tidak. Walakin al-iltija', tetapi aku pergi kepada orang saleh ini bukan maksud itu syirik, laisa bi syirkin. Mereka kata pergi minta kat orang saleh, pergi minta kat Nabi dan sebagainya, itu bukan syirik. Faqul lahu idza kunta tuqirru anna Allah harrama asy-syirka a'zam min tahrim az-zina wa tuqirru anna Allah la yaghfiruhu فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري. Maka ini pula kita bagi tahu kepadanya, mereka ini mengikrarkan bahawasanya Allah mengharamkan syirik. Bahkan Allah mengharamkan syirik itu lagi besar daripada dosa-dosa yang lain. Itu dosa zina dan sebagainya. Syirik itu yang paling besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang orang-orang yang berhujah demikian, kadang-kadang mereka pun tidak tahu apa maksud syirik, dan mereka itu sendiri tidak mengetahui apa itu tauhid. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila Allah mengharamkan syirik lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya, dan Allah sebut dosa syirik itu secara umum, maka kadang-kadang sepatutnya dia meliputi semua. Apa saja bentuk syirik kepada Allah masuk dalam ayat pengharaman syirik. Tapi kadang-kadang mereka ini tak faham dan mereka tak tahu itu syirik, dan mereka pun mengatakan bahawasanya mereka tak syirikkan Allah. Bahkan mereka pergi minta dan sebagainya, ataupun mereka pergi kepada orang soleh, itu bukan syirik kepada Allah. Mohon kepada orang soleh bukan syirik kepada Allah. Maka ini jelas bahawasanya sebenarnya mereka tidak memahami syirik kepada Allah. Jadi kalau kita kata tolong jelaskan kepada aku apa itu syirik, maka kaifa tubarri nafsak, maka bagaimana mereka syirik pun tak kenal, maka bagaimana untuk mereka berhujahkan bahawasanya mereka itu tidak mengamalkan syirik? Kerana syirik itu sendiri mereka tidak memahaminya. Am kaifa yuharrimu Allahu 'alaika hadha wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu wa la tas'alu 'anhu wa la ta'rifuhu atadhunnu anna Allah yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana fa in qala asy-syirku 'ibadatul asnam wa nahnu la na'budul asnam. Maka mereka ni tak faham syirik itu apa. Mereka kata syirik itu sembah berhala, dan kami itu tidak menyembah berhala. Faqul lahu ma ma'na ibadatul asnam. Maka kita perlu tanya pula dia, apa dia yang kau faham daripada menyembah berhala? Atazunnu annahum ya'taqiduna anna tilka al-akhsha' wal ahjar takhluq wa tarzuq wa tudabbiru al-amra man da'aha fa hadha yukadzibuhu al-Quran. Maka mereka sebenarnya tidak memahami apa itu syirik. Kita dilarang meminta kepada orang, tapi minta macam mana yang dibolehkan, bentuk minta macam mana yang dibolehkan agar orang waktu berkefahaman. Perlu kita fahami bahawasanya yang dimaksudkan memohon dan dilarang memohon kepada orang ini adalah permohonan di mana makhluk tidak mampu memberinya. Apabila kita memohon kepada makhluk sesuatu yang bukan daripada hak makhluk, apabila kita mohon kepada makhluk sesuatu yang tidak mampu diberi oleh makhluk, dia hanya mampu diberikan oleh Allah Ta'ala sahaja, maka itu masuk di dalam bab syirik. Apabila memohon kepada manusia ataupun makhluk ataupun malaikat ataupun semualah makhluk-makhluk Allah selain Allah ni,
Kita minta sesuatu perkara yang tidak mampu diberi oleh makhluk. Seumpama, macam kita sebut tadi. Maka dia minta kat orang wali-wali yang dah mati ni. Maka dia minta kepada orang wali-wali ataupun dia pergi memohon kepada makhluk. Berilah rezeki anak. Bagilah rezeki atau memurahkan rezekinya. Sedangkan yang memberi anak dan memberikan rezeki itu adalah hanya Allah Ta'ala saja. Makhluk tidak mampu memberinya. Maka kita pergi mohon kepada makhluk dengan benda yang makhluk atau yang bukan daripada kuasa makhluk untuk memberinya. Maka itulah yang dimaksudkan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia memohon kepada makhluk sesuatu yang mampu dilakukan makhluk, seperti tolong ambilkan saya pen, maka dah tentulah kita boleh ambil pen. Maka kita ambil pen dan kita bagi. Itu tidak maksud syirik. Yang dimaksudkan syirik adalah meminta kepada orang ataupun meminta kepada makhluk sesuatu yang makhluk tidak mampu memberinya. Seperti apa yang kita sebutkan tadi. Minta untuk rezeki, minta untuk memberi tolong bagi syafaat pada hari akhirat, kerana syafaat itu hanya milik Allah. Tak ada siapa makhluk boleh bagi syafaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta kepada makhluk ataupun kita beriktikad makhluklah boleh memberi syafaat kepada kita. Apabila kita pergi minta dengan dia, maka itu masuk dalam ruang lingkup syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dalam bab-bab perkara yang makhluk mampu dan masuk dalam kapasiti seseorang makhluk atau makhluk boleh lakukannya, maka itu tidak dinamakan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So itu perbezaan. Apakah yang maksud minta kepada orang dan sebagainya. Dan itu bentuk macam mana yang dibolehkan dan yang tak dibenarkan ataupun yang tak dibolehkan. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام. Maka dia kata kalau syirik itu menyembah berhala dan sebagainya, maka kita kena tanya dia apakah yang dimaksudkan dengan menyembah berhala. Ibadatul asnam. Atazunnu annahum ya'taqidun anna tilka al-akhshab wal ahjar takhluq wa tarzuq. Adakah kau menyangka bahawasanya makhluk-makhluk ini, akhshab, pokok-pokok, ahjar, batu-batu, adakah mereka berkuasa takhluk, menciptakan, ataupun memberi rezeki, ataupun mentadbir urusan orang yang memohon kepadanya? Fahadha yukadzibuhul Quran. Maka ini tak betul dan ini mendustakan Al-Quran. Wa in qala huwa man qasada khashabatan aw hajaran aw biniyati ala qabrin aw ghairihi yad'una dhalika wa yazbahuna lahu wa yaquluna innahu yuqarribuna ila Allah zulfa fayadfa'u Allahu 'anna bi barakatihi aw yu'tina bi barakatihi. Dan timbul syubhat yang lain apabila mereka kata mereka pergi kepada khasyabah, kayu, pokok, hajaran, batu, ataupun binaan di atas kubur ataupun selain daripadanya. Yad'una zalika, memohon, menyeru kepadanya, wa yazbahuna lahu, dan menyembelih kepada kubur atau menyembelih kepada pokok atau menyembelih kepada batu. Wa yaquluna innahu yuqarribuna ila Allah, dan mereka kata ini boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadfa'u Allahu 'anna bi barakati aw yu'tina bi barakatih, dan mereka beriktikad boleh dapat berkat daripada pokok-pokok ataupun batu-batu dan sebagainya. فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. Kalau sekiranya mereka jawab demikian, maksudnya betul lah, sadaqta. Maksudnya orang yang pergi ke pokok, batu dan sebagainya ataupun binaan atas kubur dan mereka beriktikad benda tu boleh mendekatkan diri kepada Allah dan dapat berkat, maka kalau dia jawab demikian, maka itulah perbuatan menyembah batu. Dan itulah maksud perbuatan menyembah binaan atas kubur dan selain daripadanya. Wa hadha aqarra anna fi'lahum hadha huwa ibadatul asnam. Dan ini menunjukkan mereka ikrar, mereka mengiktiraf bahawa itulah dia cara menyembah batu
atau cara menyembah berhala, maka itu yang sepatutnya. Wa yuqalu lahu aidan qawluka syirku ibadatul asnam. Hal muraduka anna syirka makhsusun bihadha wa anil i'timadu ala salihin wa du'a'uhum la yadkhulu fi zalika. Berikutnya kita kata pula, ada orang yang meminta dengan orang mati di kubur ini sebagai orang degil atau tak faham. Ada orang yang meminta dengan orang mati di kubur. Tak faham apa soalan tu. Jadi apa nama? Wa yuqalu lahu aidan qauluka syirku ibadatul asnam. Engkau berkata bahawa syirik itu menyembah berhala. Hal muraduka anna syirka makhsusun bihadza. Adakah engkau faham syirik hanya menyembah begitu? Adakah engkau hanya memahami bahawa syirik itu adalah sembah batu? Wa anna li'timadu 'ala salihin, dan kalau beriktimad, bergantung kepada orang saleh dan memohon doa kepada orang saleh tak masuk dalam perbuatan syirik? Soalan. Fahadha yarudduhu ma dzakara Allah fi kitabih min kufri man ta'allaqa 'ala al-malaikati aw Isa aw salihin. Maka kalau engkau hanya faham bahawasanya sembah berhala, sembah batu itu hanya itulah yang dinamakan syirik, maksudnya kau pergi kepada orang saleh, kau pergi kubur dan sebagainya, itu bukan syirik. Itu maksudnya kau tidak faham dan engkau tidak memahami apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang kekufuran orang yang menyembah malaikat, kekufuran orang yang menyembah Isa, kekufuran orang yang menyembah orang-orang saleh. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. Maka yang sepatutnya dia kena faham bahwasanya itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sirrul masalah annahu idza qala ana la usyriku billah faqul lahu wa ma syirku billah fafassirhu li. Dan kalau mereka kata itu bukan perbuatan syirik, maka kita minta mereka jelaskanlah syirik itu apa dia. Syirik itu apa dia? Tolong jelaskan kepada aku apa itu syirik. Fa in qala huwa ibadatul asnam. Kalau dia hanya kata oh syirik itu sembah patung je, faqul wa ma ma'na ibadatul asnam. Maka tanya pula, sembah patung tu macam mana? Apa maksud sembah patung? Fassaraha li. Tolong jelaskan kepada aku. Fa in qala ana la a'budu illa Allah faqul ma ma'na ibadatullah. Kalau dia kata pula aku tak menyembah melainkan aku hanya menyembah Allah, maka tanya dia pula apa makna sembah Allah Ta'ala. Tolong jelaskan kepada aku. Fa in fassaraha bima bayyanahu al-Quran. Kalau dia jelaskan seumpama Quran, maka alhamdulillah. Wa in lam ya'rifuhu. Kalau dia pun tak faham macam mana cara sembah Allah, maka bagaimana dia mendakwa dia perbuatannya itu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua bentuk dialog lah. Bagaimana Syekh kalau sekiranya dia jawab gini, jawabnya gitu. Kalau dia cakap macam ni, maka jawabnya begitu. Wa in fassara zalika bighairi ma'nahu bayyanat lah. Kalaulah dia pergi jelas cara yang tak betul, maka kita jelaskan kepada dia dengan ayat-ayat yang jelas apa makna syirik kepada Allah dan apa makna menyembah patung-patung ataupun berhala. Wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadha zaman bi'ainih, iaitu perbuatan yang orang zaman sekarang itu, zaman Syekh, yang melakukan demikian. Maka itu merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna ibadatallahi wahdah la syarika lahu wa anna ibadatallah wahdahu la syarika lahu hiya allati yunkiruna 'alayha ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل في القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الشرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. Berikutnya dia akan jelaskan pula, kalau sekiranya فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الشرك أولين. Maka ketahuilah bahawasanya syirik orang-orang awal lebih ringan daripada syirik ahli zaman kita pada hari ini. Maksudnya syirik orang dulu lagi ringan daripada syirik orang zaman sekarang. Pada waktu itu zaman Syekh lah. Dan sehingga kita pada hari ini termasuk, iaitu
Syirik pada zaman sekarang lagi teruk dan lagi berat daripada syirik yang dilakukan pada zaman awal. Bi amrayni ahaduhuma, dengan dua perkara yang ini saya rasa mungkin kita akan sambung yang akan datang, dan kita akan lihat bagaimana apakah bentuk yang dimaksudkan itu, iaitu apa maksud syirik orang terdahulu lebih ringan daripada syirik orang zaman sekarang. Maksudnya orang zaman sekarang syiriknya lebih berat dan lebih teruk daripada orang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dia akan jelaskan supaya kita ni jelas dengan sejelas-jelasnya, iaitu perbuatan syirik orang zaman sekarang yang dilakukan sebenarnya lagi teruk dan lagi berat daripada syirik pemahaman syirik oleh orang-orang yang terdahulu. Bagaimana bentuknya? InsyaAllah kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Apa pengajaran yang boleh kita ambil buat untuk setakat ini? Bahawasanya ia mengajarkan kepada kita jangan berlebih-lebihan kepada orang soleh. Kerana di awal-awal kitab menjelaskan kepada kita syirik ataupun syirik yang pertama sekali berlaku atas muka bumi ini apabila berlakunya al-ghulu fi salihin. Apabila berlakunya orang melampau kepada orang-orang salih, orang melampau kepada orang yang baik-baik ni dan sebagainya, iaitu apabila pengikut-pengikut zaman Nabi Nuh, iaitu Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr, dan 5 orang saleh ini apabila mereka meninggal, maka mereka dibisikkan oleh syaitan buat patung, sehingga akhirnya cucu cicit ataupun generasi berikutnya mengangkat lebih orang-orang saleh ni, sehingga menyembah orang saleh, menyembah dalam erti kata, iaitu pergi kepada orang saleh, memohon kepadanya, beriktikad bahawa orang saleh yang ni boleh membantu mereka pada hari kiamat, sehingga dan seperti yang telah kita jelaskan, maka jangan melampau kepada orang-orang saleh. Ini suatu perkara yang penting untuk kita pada zaman sekarang, untuk kita apply juga sesama kita lah. Secara umum orang-orang saleh ataupun para-para yang dianggap orang-orang baik-baik dan sebagainya ini jangan melampau. Termasuk sebahagian kita yang mempelajari sunnah ni pun. Termasuk sebahagian kita yang mempelajari sunnah, jangan mengangkat terlampau lebih orang-orang saleh dalam erti kata ustaz-ustaz kita ataupun orang-orang saleh, ulama-ulama dan sebagainya. Ya, dalam kita berinteraksi dengan perkara ini ada dua perkara lah. Kita senantiasa cakap kita kena wasatiyah, kena senantiasa berada di tengah-tengah di antara orang yang melampau dan orang yang terlampau cuai. Maka di dalam berinteraksi dengan orang saleh ni pula, maka dua keadaan telah berlaku. Itu orang yang melampau kepada orang saleh dan orang yang terlampau cuai kepada hak-hak orang saleh. Orang yang melampau kepada orang saleh sehingga seolah-olahnya orang saleh ataupun ustaz ataupun ulama tidak boleh melakukan kesilapan, ataupun mereka mungkin akan maksum seumpama Nabi. Ini melampau. Maka seolah-olahnya apa yang ustaz kita kata mesti betul dan ustaz lain kata mesti salah. Maka ini adalah melampau dari satu sudut. Maka jangan begitu. Kerana berlaku, walaupun kita secara praktikalnya macam tu. Kalau ada ustaz-ustaz kita yang memberi suatu pandangan yang kita menyokongnya dan tiba-tiba ada ustaz lain yang mengkritik, merak dan sebagainya, maka sehingga kita bergaduh antara satu sama lain, zaman sekarang tulis dalam Facebook dan sebagainya. Itu walaupun kita dah mempelajari sunnah ni, tetapi kadang-kadang kita tak sedar bahawa perbuatan kita itu akan sama seperti orang-orang yang melampau kepada orang saleh, menganggap ustaz-ustaz itu apa yang disebut mesti betul, menganggap bahawasanya apa pandangan-pandangan yang disebutkan oleh ustaz itu, kalau ada ustaz lain yang rak, ustaz itu bodoh, kalau ada ustaz lain yang rak, ustaz itu teruk dan sebagainya, tak reti ilmu dan sebagainya. Maka jangan melampau. Maka bubuh orang saleh ataupun orang-orang ini di tempatnya. Maka jangan mengangkat lebih had. Belajar dengan ramai orang. Belajar dengan orang A, orang B, orang C. Dengar daripada pandangan A, pandangan B, pandangan C. Supaya bila kita belajar dengan banyak guru dan sebagainya, kita tidak jadi hulu. Kita tidak jadi melampau. Kita akan tahu mana had yang sepatutnya, mana had yang tak boleh melebihinya ataupun melampauinya. Dan kita tahu mana had yang
yang sepatutnya kita react. Maka ini yang apa yang sepatutnya kita fahamilah daripada kitab tauhid yang kita belajar ni. Al-ghulu fi salihin, memberikan pengajaran kepada kita ahli sunnah wal jamaah tidak mengangkat orang-orang saleh sehingga ke level ketuhanan, sehingga ke level yang dihormati tak sepatutnya, dan juga ahli sunnah tidak terlampau cuai dan abai kepada hak orang saleh. Hak orang saleh, hak ulama, hak para ustaz kita mesti dihormati. Mereka mesti dihormati dan mereka mesti kita sanjung dalam erti kata hormat kepada ilmunya dan belajar kepada ilmunya. Tetapi jangan jadi sebaliknya, iaitu terlampau mengangkat tinggi dan jangan jadi terlampau pula mengutuk. Dia kata apalah ustaz ni bodoh, ustaz ni mengepek dan sebagainya. Yang kita tu sendiri ilmu pun tak ada, yang kita pun sendiri yang perlu banyak lagi belajar daripada ustaz-ustaz ni. Maka letakkan orang-orang ni pada tempatnya. Jangan terlampau ifrat, jangan terlampau tafrid, jangan terlampau melampau, jangan terlampau cuai. Mesti berada senantiasa di tengah-tengah. So ini adalah perkara yang penting, pembelajaran yang penting dalam perkara tentang kepada orang-orang saleh dan sebagainya ini, supaya kita tidak melebihi had sehingga zaman sekarang dah menjadi bercelaru, habis semua bergaduh, semua nak pergi bergaduh, tak ada kerja kan. Dia pula lebih-lebih had daripada gurunya. So ini pengajaran yang sepatutnya kita senantiasa ingat dan jangan terlampau lebih sangat dan terlampau lajak sangat. So belajar dan mohon kepada Allah. Tujuan kita mempelajari ilmu adalah kerana ikhlas kerana Allah. Tujuan mempelajari ilmu adalah kerana untuk menghilangkan kejahilan diri, dan tujuan mempelajari ilmu adalah untuk menghilangkan kejahilan dalam masyarakat. Dalam masa yang sama, bahawasanya tidak ada orang yang maksum. Kullu bani adam khatta'un, semua orang melakukan kesilapan. Termasuk sebagai ustaz-ustaz dan sebagainya, mungkin ada pandangan-pandangan dia yang mungkin perlu dilihat semula. Mungkin ada pandangan-pandangan yang perlu kita timbang berdasarkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. So tak ada istilah pada zaman sekarang mesti dia saja betul, mesti salah. So apa-apa pun mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu yang boleh membentuk akhlak kita menjadi akhlak sebagai talibul ilm, akhlak sebagai orang yang menuntut ilmu, dan jangan terlampau cuai dan terlampau melampau dalam perkara ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insya-Allah kita akan sambung insya-Allah pada kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.